Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi semua wala amma ba'd. Kita ni masih sikit. Apa yang nak cakap? Apa idea? Okey. Tadi Imam ke dapur, tiba. Tadi Imam ke dapur, tengok makanan lah, makanan sampai nasi lemak. Tadi Imam dia sebut apa? Kata apa? Nasi lemak harga Yahudi. Nak tahu asal usul harga Yahudi tu? Asal usul perkataan harga Yahudi. Okey, baik. Pada awal permulaan hijrah, di mana Nabi SAW dan juga para sahabat mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun sampai Madinah, kita tahu Madinah ni adalah bumi yang kaya. Madinah adalah bumi yang penuh banyak dengan hasil-hasil bumi dia. Sebab Nabi SAW sendiri bermimpi Nabi akan berhijrah ke satu bumi, satu tempat yang penuh dengan nakhlah, penuh dengan pokok-pokok kurma yang subur, yang segar dan sebagainya. Maka itulah bumi Madinah. Dan asal bumi Madinah itu namanya Yasrib, berasal daripada nama seorang Yahudi, Yasrib bin Qaniyah. Namanya Yasrib. Bila mana Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tukar nama Yasrib itu kepada Madinah. Ringkas cerita. Kemudian bila mana Nabi dan sahabat-sahabat pada awal hijrah tu berada di Madinah, mereka menghadapi masalah air. Sama macam kita kat Selangor je lah. Nabi dan sahabat-sahabat menghadapi masalah air. Kerana bumi Madinah ketika itu masih lagi hasil-hasil bumi, air dan sebagainya adalah dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Sebab Madinah itu adalah asalnya adalah perkampungan ataupun penempatan Yahudi. Ada berapa Yahudi yang ada dekat Madinah? Siapa tahu sejarah? Oh, okey. Ada 3 di Madinah. Di Madinah ada 3. Siapa yang pergi umrah dengan Imam baru ni? Faiz ada eh? Pak Imam okey. Dia tahu cerita lah, Imam dah banyak cerita. Di Madinah, awal dulu Madinah adalah penempatan ataupun perkampungan Yahudi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Penuh dengan orang Yahudi di situ. Jadi bila Nabi hijrah di sana, Nabi menghadapi kesulitan dari sudut sumber makanan. Nak dapat makanan, nak dapat minuman dan sebagainya. Air sahaja dimiliki oleh Yahudi. Maka umat Islam nak tak nak terpaksa setiap hari beli air bersih, air minuman. Kalau nak dapatkan air bersih, terpaksa beli dengan Yahudi. Maka Yahudi bila mana berdepan dengan orang Muslimin, berdepan dengan sahabat Nabi, mereka akan jual dengan harga Yahudi. Itulah asal usul harga Yahudi. Jadi bila mana Nabi SAW tengok orang Yahudi mengambil kesempatan ke atas sahabat-sahabat Nabi, jual air dengan harga Yahudi, maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata, lebih kurang mafhum Madinah, dia kata barang siapa yang boleh mendapatkan air. Dan ketika itu di Madinah ada satu telaga, namanya telaga rumah ataupun bi'ru rumah. Ada lagi sama sekarang. Siapa yang pergi umrah dengan Imam memang ketunjuk lah, tahu kat mana tempat tu. Bi'ru rumah ni terpencil dan tak ramai mutawif tahu, tak ramai orang pergi. Hanya mutawif yang pengalaman lah, macam Imam. Promote. Okey, bi'ru rumah ni dulu adalah sumber utama air penduduk Madinah, dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dimiliki orang-orang Yahudi. Jadi bila mana orang Muslim nak dapatkan air bersih, terpaksalah pergi ambil dekat telaga rumah, dekat pergi rumah tu. Jadi pergi itu kenalah beli dengan orang Yahudi. Orang Yahudi jual lah dengan harga Yahudi. Maka Rasulullah SAW tengok atas kesusahan orang-orang Mekah ni. Mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah sebelas pinggang, tak ada bawa duit, tak ada bawa harta, tak ada bawa apa semua. Nak pula dapat air yang bersih ni kena pula beli dengan harga Yahudi, dengan orang-orang Yahudi. Jadi Nabi SAW saja lebih kata lebih kurang mafhumnya, barang siapa yang membeli, barang siapa yang membeli kemudian dia menginfakkan, mewakafkan telaga rumah tu ataupun bi'ru rumah tu, maka pahala dia akan mengalir seperti air ini mengalir sampailah hari kiamat. Maka ketika itu tak ada lagi sahabat Nabi yang kaya raya di Madinah, kecuali beberapa orang, antaranya Abdurrahman bin Auf, kaya. Tahulah kita sejarah dia, Abdurrahman bin Auf. Tapi ada lagi seorang sahabat Nabi yang lagi kaya daripada Abdurrahman bin Auf. Itu siapa tak? Nama dia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan, kita tahu sahabat Nabi antara yang terkaya adalah Abdurrahman bin Auf.
Tetapi kekayaan kekayaan Uthman bin Affan tu dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Dan kekayaan yang ada pada Abdul Rahman bin Auf baru tak sampai separuh pun kekayaan yang ada dimiliki oleh Uthman bin Affan. Maka Uthman bin Affan pun angkat tangan, "Ya Rasulullah, aku beli." Lepas tu jumpa dengan Yahudi yang pemilik telaga ni, jumpa. Sebab Uthman bin Affan ni dia seorang yang bahasa kampung panggil apa? Polite lah. Ni Uthman bin Affan, kampung memang polite lah. Okey, dia pandai speaking, pandai berpolitik, dia pandai cerita, pandai pujuk. Jadi Uthman bin Affan jumpa dengan Yahudi ni, so dia deal. Uthman bin Affan ni deal. Okey, boleh tak kalau dia nak dapatkan air dengan harga sikit-sikit semua, orang Yahudi ni tak jual. Mula-mula Uthman bin Affan pujuk, "Juallah telaga ni dengan kami, tak nak jual." Okey, bagaimana cara untuk aku dapatkan air? Belilah. Kamu jual dengan harga Yahudi. Harga Yahudi lah. Kenalah beli air juga kalau nak dapatkan air mesin. So last sekali Uthman bin Affan kata, okey macam ni. Aku nak beli separuh. Kalau kamu tak nak jual ni, tak apa, aku nak beli separuh. Jadi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia beli separuh daripada harga tu. Separuh pergi tu. Kalau kita fikir logik, tak ada orang beli barang satu benda yang orang beli kereta kan, tak ada orang beli kereta separuh. Separuh kau bayar, separuh ni. Separuh bayar tak apa, tapi separuh kita milik Pro2, separuh milik kita kan. Hari ni simpan dekat Pro2, hari ni kita pakai. Macam contoh aja itulah. Jadi Uthman bin Affan dia menggunakan dia punya diplomasi dia, kecerdikan dia, berunding dengan Yahudi ni, okey, dia ambil separuh. Jadi last sekali orang Yahudi ni kata apa? Okey, tak apalah, aku jual pergi ni separuh kepada Uthman bin Affan dengan harga 8,000 dirham. Okey, 8,000 dirham tu disaja letak harga Yahudi, saja letak harga tinggi, konon-konon Uthman ni tak mampu lah. Dia anggap Uthman ni tak mampu. 8,000 dirham ni tinggi, memang mahal. Convert sendiri. 8,000 dirham lebih kurang dalam 35 ataupun 40,000 masa tu. Harga tu. 30,000 ke 40,000 macam tu, lebih kurang. Lepas tu, Uthman kata tak apa, aku up lagi. Ni Yahudi ni dah jual harga Yahudi dah 8,000 dirham. Uthman kata aku up lagi, jadi 12,000 dirham. Terkejut Yahudi ni. Aku dah jual dengan harga Yahudi ni, rupanya ada lagi harga yang so Uthman ni hebat lah. So Uthman beli dengan harga 12,000 dirham, tapi pakai 2 hari je, separuh dia. Maka dia kata okey, 2 hari Yahudi pakai, 2 hari Uthman pakai. 2 hari Yahudi pakai, 2 hari Uthman pakai. Sebab harga ni dibeli separuh. Jadi bila tiba giliran 2 hari yang giliran Uthman ni, sebab dia dah beli separuh harga, separuh perigi tu. Jadi Uthman panggil semua orang-orang sahabat Nabi, orang-orang Madinah ni, ambil air di perigi rumah ni secara percuma. Ambil dia. Sporek dah sampai kering pun ambil. Sebab ni Uthman punya, free of charge. Tak bayar-bayar. So dia orang ambil. Lepas tu Uthman pesan, ambil untuk stok 2 hari akan datang. Sebab 2 hari lagi kau akan kena beli dengan harga Yahudi. Ambil siap-siap. Jadi Uthman pun tahu lah, ini politik Uthman. So dia suruh orang-orang benar, sahabat Nabi beli, ambil air secara percuma, ambil dan simpan stok untuk lagi 2 hari. Selepas habis giliran Uthman, tibalah 2 hari untuk giliran Yahudi ni. Hari pertama tak ada orang datang beli air. Dia kata apa hal pula ni kan? Hari kedua tak ada. Mungkin orang dah ambil, mungkin orang fikir hari pertama tadi fikir mungkin masih ada lagi baki air yang dia ambil daripada giliran Uthman tu. Hari kedua dia datang, Yahudi datang tengok tak ada lagi orang nak ambil air, nak beli air. Maka lama kelamaan Yahudi ni bankrupt. Yahudi ni tak ada orang nak bisnes dengan dia lah kan. Daripada harga Yahudi diturunkan juga harga Melayu pula kan. Dia jual buah pun tak ada orang beli. Sebab dengan Uthman orang dapat air free, dengan Yahudi kena bayar harga Yahudi. Jual harga Melayu pun tak dapat jugalah. Akhirnya dia pening kepala. Uthman pun datang, Yahudi tua, panggil Yahudi tua. Kau ni sudah dah kan, dia kata. Orang pun tak nak beli. Kau punya pergi apa semua ni. Alang kau jual je lah kan. Uthman kata alang kau jual je lah. Kalau kau biar pun tak ada orang beli kan. Dengan aku orang beli dengan aku kan. Yang sekali Yahudi ni pun dia dah surrender, dah kalah. Dijual lah telaga rumah tu kepada Uthman. Dan jadilah Uthman milik. Dan Uthman bayar baki balik
tambah lagi 8,000 dirham. Total dia 20,000 dirham dia beli telaga rumah tu. Kalau kita convert dengan duit sekarang, berapa agak-agak? 1.4 juta ringgit satu harga perigi. Wakaf perigi macam mana? Isi fidyah. Wakaf perigi 1.4 juta. Jadi satu perigi. Selepas perigi rumah ataupun telaga rumah tu dimiliki oleh sepenuhnya oleh Osman, dan Osman wakafkan perigi tu, siapa-siapa nak ambil, Yahudi ke siapa kan, ambil je lah air bersih daripada perigi rumah tu. Dan di situlah mengalirnya air, dan di sekeliling perigi rumah tu, telaga rumah tu, ditanam pula pokok-pokok kurma dan subur, sehingga mengadakan dikatakan lebih 1,550 batang pokok kurma yang tumbuh di sekeliling kawasan perigi rumah tu. Ada kata subur di kawasan tu. Adanya mata air, adanya perigi, adanya pula kebun-kebun kurma yang masih ada sampai sekarang. Okey, kurma. Cerita dia selepas Sayyidina Osman wakafkan apa semua tu, hasil daripada jualan kurma sahaja, hasil daripada jualan kurma tu saja, sampai sekarang duit pemilikan Sayyidina Osman itu dah berbilion-bilion, dah triliun-triliun dah. Jadi kerajaan Saudi bukakan satu bank account bank, letak nama Osman bin Affan. Account bank tu wujud. Orang je dah meninggal, orang je dah mati, Osman bin Affan dah mati lama dah. Account bank dia ada. Account bank dia masih ada dekat Saudi lah. Dan duit tu tak tahu nak buat apa. Dah melabur, dah ke sana di sini, dah disedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, semua dah bagi semua dah. Masih berbeza. Duit tu tak diusik. Semakin beranak. Hasil daripada telaga rumah tu tadi. Dan juga kebun-kebun Sayyidina Osman yang ada di keliling tu. Dan ada satu hotel yang kerajaan Saudi beli dengan duit Osman. Beli tanah di Masjid Nabawi. So siapa yang pergi umrah dengan imam, dia tahulah, imam akan tunjuk, okay, ini hotel Sayyidina Osman. Hotel tu adalah milik sepenuhnya Sayyidina Osman. Hotel 5 bintang. Hasil jualan hotel jualan ataupun keuntungan hotel tu setiap tahun lebih kurang dalam 50 juta rial. 50 juta rial. Duit tu nak pergi ke mana? Masuk dalam akaun Osman. Setiap tahun. Siapa pergi umrah, pergi cari hotel Ramada belakang museum. Itu siapa yang pergi umrah Imam tunjuklah. Dia sama group Ramada by Widin apa nama tu kan. Di Madinah pun ada Ramada by apa nama tu. Hotel Ramada tu, tanah tu adalah, hotel tu sendiri adalah miliknya Osman bin Affan. Hotel. Nak kata kaya tak kaya, itu adalah hasil daripada infak ataupun wakaf perigi yang diwakafkan oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulan cerita ringkas ni, banyakkanlah infak, banyakkanlah bersedekah. Benda yang kita tak nampak, benda yang kita tak sangka, boleh jadi sedekah kita, boleh jadi infak kita, boleh jadi sumbangan kita itu akan mengalir sampai kiamat, orang ambil manfaat. Selagi mana kita punya wakaf, selagi mana kita punya infak itu diguna pakai oleh orang awam dan sebagainya, selagi itulah pahala kita. Tengok macam Sayyidina Osman, akaun dia sekarang masih wujud. Orang dia dah meninggal, orang dah mati, akaun dia masih wujud, duit dia beranak, sampai tak tahu kerajaan tak tahu nak buat apa. Sedekah pun dah sedekah, sebab tu kaya raya orang yang duduk di Madinah tu. Kebun ada, itu ada, ini ada, hotel ada, tanah ada, berekar-ekar di tanah. Tak tahu duit tu makin beranak. Dah labur lagi beranak. Duit Sayyidina Osman. Siapa nak usik? Dah bagi dekat keturunan dia, dah bagi dekatnya. Masih ada lagi. Hasil berkat ada wakaf. Doa Nabi, siapa yang mewakafkan, yang membeli telaga rumah dan mewakafkan kepada kaum muslimin, pahalanya, ganjarannya, manfaatnya mengalir sampai hari kiamat. Jadi berwakaflah, easy fidyah. Wallah. Pergilah umrah dengan saya. Dia tak semua betul, tak semua mutawazif dia bawa ke tempat yang terpencil. Cerita ni jaga, orang tak tahu kat mana hotel Sayyidina Osman. Orang tak tahu. Kat mana pergi Sayyidina Osman, kebun Sayyidina Osman, orang tak tahu. Sebab dia bukan jarang ada dalam trip. Dia kena pergi sendiri, personal dia. Kena bawa jalan kaki, masuk lorong sana, okey, ni sini. So dia cerita dia lah. Wallah. Okey, Cik Madal tambah.
nombor telefon Zain Kemara kita daftar umrah.